شؤون الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arif kana sallallahu sirrah. Dan yang kelima nafsul radiyah situ. Maka perjalanannya ila fillahi ta'ala. Dan alamnya itu dinamakan alamil lahud. Ini alamil zat. Iaitu ibarat daripada martabat ahadiyah. Iaitu martabat ahadiyah itu semata-mata syuhud akan zat Allah Ta'ala. Semata-mata ia musyahadakan akan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang laisa kamisli syai', jaga. Dengan tiada iktibar sifat dan tiada iktibar asma dan tiada iktibar af'al. Semata-mata mutlak memandang kepada zat yang wajib wujud, yang laisa kamisli syai'. Dan ditumpu ke situ, itu dipanggil makam ahadiyah. Dan tempatnya di dalam sirul sir, batin bagi hati. Dan hal dia ialah fana daripada diri dan fana daripada segala sifatnya yang basyariah. Maka semata-mata ia syuhud akan zat Allah Ta'ala yang tiada baginya serupa dengan suatu, tiada serupa dengan suatu yang baru ini. Dan makam inilah dia panggil la mawjuda illallah. Tiada yang mawjud sebenar-benar melainkan dia. Dia mendapati dengan rasa yang telah dicempakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam batin hati dia. Ini martabat nafsul radiyah. Dan nafsul radiyah ini tiada baginya wirid. Dia tak ada wirid macam orang awam tadi. Sebab apa? Kerana wirid itu tiada ada yang melainkan serta dengan iktibar sifat. Dan makam ini gugur segala iktibar sifat dan asma' dan af'al. Kesalahan pada martabat yang dahulu daripada martabat ini, maka baki dengan dirinya. Dia masih lagi memandang akan diri dia, masih nampak lagi. Sini dia lenyap dengan sebab dia syuhud akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda orang arif. Dan adalah sifat orang dalam martabat nafsul radiyah, ialah zuhdin, zuhud fi ma siwallah. Ini zuhud yang paling tinggi dah. Zuhud fi ma siwallah. Adapun zuhud anil dunia, anil maratib, zuhud daripada dunia, daripada martabat itu peringkat bawah. Di peringkat ni paling tinggi. Zuhud daripada ma siwallah, daripada selain daripada Allah. Itu zuhud yang sebenarnya. Dia akan segala barang yang lain daripada Allah. Dalam munajat Syekh Wahab Rokan ada kan, benci dah ia, itulah maksud dia. Benci apa mana ni? Benci bukan makna bermusuh. Benci dengan makna i'tirad, dia berpaling. Berpaling hati dia lain daripada makhluk. Berpaling hati dia lain daripada Allah SWT, menumpukan perhatian dia kepada Allah Taala. Barulah dia akan bersih. Bau sah di sini memakai akan sifat zuhdin. Kalau tidak dia panggil zuhud. Zuhud disebut jelah. Zuhud itu makna berpaling hati, tawar hati selain daripada Ta'ala. Selain daripada Ta'ala tidak mendapat tempat dalam batin hati dia. Dia tak bagi ruang sedikit pun dengan makhluk. Dia menghadap dengan hadrat Allah Ta'ala semata-mata. Itu punya lazat tadi nak bayang. Dan
kenikmatan, kelazatan dicukup hebat di sini. Tenggelam, yang lain hilang. Kita yang banyak serabut dalam kepala kita, yang lain banyak masuk. Yang tu masuk, yang ni menenggek, yang tu bersimpul, yang ni terikat macam-macam dalam perut, kan? Yang ni kosong ni. Ya, la maujud illallah. Tiada maujud ay ala sabilil istiqlal. Tiada jalan terasing tu melainkan Allah Taala. Benda ni dipandang dengan nur yang Tuhan cempakkan dalam batin hati dia. Dia ni berbenci akan segala barang yang lain daripada Allah. Apa makna benci itu? Berpaling hati dia akan segala barang yang lain daripada Ta'ala. Ya. Dan ikhlas bagi Allah Ta'ala, itu sifat itu. Ikhlas bagi Allah apa makna dia? Bersih dalam batin hati dia selain daripada memandang Allah Ta'ala. Ya. Dan war'in, sifat warak semua dia itu. Dan lalai daripada barang yang lain daripada Ta'ala. Masya Allah. Orang yang tarap ni kan, dipandang kita ni, dia tak ada perasaan. Ya. Keperasanan dia dengan makhluk hilang. Keperasanan, keperasanan dengan makhluk tu gaib, lenyap. Yang ada dalam batin dia, keperasanan dia dengan Allah Ta'ala aja. Kita pula terbalik, perasaan dengan makhluk kuat, Tuhan buat tak perasan. Ya? Dia berjalan tak perasan, Tuhan tengok ni. Dia jalan dia tak perasan, Tuhan tengok dia. Tuhan beri dia rezeki pun dia tak perasan. Ya, Tuhan beri dia nikmat itu nikmat sehingga tak terhingga nikmat, dia tak perasan. Kalau dia perasan orang lain pula, itu lagi parah. Itu gelap, terhijab hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu sebuah proses lah. Kena cuci balik supaya sentiasa keperasanan rohani dia dengan Allah Taala. Jangan dilupa. Allah Taala ni diingat, jangan dilupa. Ya. Dan lalai daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Ma siwallah, tak jadi tumpuan ni. Dia buat tak puasan, dia tak ada rasa langsung. Ya, sebab orang macam ni tak ada nikmat. Dia tak ada rasa kesedapan dengan duniawi saja. Dia tak dunia tu, Pak Rabi Atul Adiyawiyah kata, sampai peringkat batu dengan emas sama dia. Bahawa dia tak ada perasaan kesedapan dengan khalqiyah, makhluk tu dah Tuhan cabut. Tu kita tak Ta'ala tarik. Ya, wajizib qulubana anin nazar wasukun. Minta Allah tarik anin nazar, memerhati-hati makhluk, tuan sentap. Wasukun, terdiam dengan makhluk, tertambat, terlekat. Minta Tuhan tarik. Barulah yang kasyif wal anwar muraqabah wal musyahadah. Terpancarnya nur muraqabah dan musyahadah. Inilah ni dia dapat kesedapan nikmat. Besar. Allah. Dan reda ia dengan tiap-tiap barang yang jatuh, sekalian perbuatan dalam suatu, tiada dengan i'tirad. Man arafallah kalla lisan. Siapa yang benar kenal Tuhan, kelu lidah dia. Apa makna kelu lidah? No comment. Dia tak ada komen. Ya. Dari sudut maknanya, dia memandang tu semua hakikat dari dia, maka dia diam. Maka dia berlazat dengan memandang af'al Tuhan, asma' dia dan zat dia. Pandang dengan mana syuhud, dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan. Dan barang yang jatuh sekalian perbuatan daripada suatu, dengan tiada i'tirad, dia tak ada bangkang, dan tiada menolak ia akan barang yang tiada disukai oleh nafsunya. Ya, kerana reda ia sekalian itu perbuatan Allah Ta'ala, serta karam ia di dalam syuhud jamalillah Ta'ala. Di karam tenggelam. Karam di gimas tenggelam. Kalau sikit pun tak bagi karam. Di karam ni habis tenggelam terus. Tenggelam di belazat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Dalam syuhud jamalillah yang mutlak. Mana kesucian Allah Taala, jamal keelokan, kecantikan Tuhan yang mutlak, yang tidak muqayyad. Kita semua ni muqayyadun. Kita ditambat muqayyad billah, kita ditambat dengan Tuhan. Tuhan tak ada, dia mutlak. Dan tiada mendatang akan dia oleh hal itu daripada menunjukkan bagi manusia akan jalan kebaikan, dan memberi ia akan nasihat akan manusia. Itulah dia punya apa sifat dia.
dan menyuruh ia dengan berbuat kebajikan, mencegah ia daripada berbuat kejahatan. Itu segi syariat dia cantik. Dan tiada mendengar oleh seorang akan perkataan itu melainkan memberi manfaat ia dengan dia, padahal adalah hatinya masyghul dengan syuhud akan alamul lahu. Ya. Syekh Ma'ruf Al-Karhi daripada wali besar, 40 tahun aku mengajar muridku, menyangka ia aku berhadap dengan dia, tidak zahir aku menghadap dia, rohani ku dengan Tuhanku. Dia mengajar tu pernah rohani dia dengan Tuhan. Ya, rohani dia kekal. Sebab apa? Dalam dia dah hidup, dalam dia dah cantik. Ya. Sebab dia tutup baru terbuka, tutup rapat dengan makhluk baru terbuka dengan Tuhan. Lagi terbuka-buka dengan makhluk, angin masuk, rohani dikembung, berkembung pun. Tutup baru dibuka, padam baru dia bercahaya. Padam pandangan makhluk, bercahaya dia dengan Tuhan. Tutup dengan makhluk, buka dia dengan Allah Ta'ala. Walhasil perjalanan ni apa ni? Dua perkara je lah. Faslun, waslun. Fasal, wasal. Faslun, kerat. Wasal, sampai. Kau kerat dengan makhluk, sampai kau dengan Tuhan. Itu je. Nak kerat dengan nak kerat pandangan pada makhluk, itu bukan satu benda yang kecil. Semua tu bantuan Tuhan tu. Tak ada dia habis kembang. Faslun, waslun. Dan tiada mendengar oleh seorang akan perkataan ini melainkan memberi manfaat ia dengan dia, padahal adalah hatinya masyghul dengan syuhud akan alimul lahu. Dan syuhud ia akan sirul sir, rahsia bagi rahsia. Mana apa ni? Alam di alam ni tuan. Kerana dia sentiasa duduk sini, bersedang berlazat di dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna. Dan sehingga bagi orang yang sampai martabat ini membanyakkan zikir hayyun. Tuan zikir hay boleh tahu hayyun itulah Allah hayyun, ataupun dia main isim saja hayyun. Apa makna hay? Zatun muttasif bil hayat, zat yang bersifat dengan hayat dipanggil hayyun. Hayyun tu isim, ya. Hay zikir kan. Ustaz Nazim punya zikir dengan apa dia? Hay orang apa? Hay dia tak faham hayyun itulah, supaya hilang fanaknya pula. Dalam keadaan dia fana tadi, ru'yatullah bila khalqin, dia belazat dalam ahadiyah, memandang dia je. Bila hay digunakan isim hay, hidup, mana apa? Dia kembali balik kepada bapa. Fana tu hilang, maka ketika itu dia baka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hilang panaknya, dan hasil baginya dengan Tuhannya bersifat dengan Al-Hayyul ladzi la yamut. Al-Hayy, Tuhan yang hidup, Al-ladzi yang la yamut, yang tidak mati. Itulah kelazatan tu minta. Dan masuklah ia kepada martabat yang keenam, dipanggil nafsul mardiyah. Tadi radiyah, ni mardiyah. Dan bersifatlah ia dengan segala sifat kamalat, ya, sifat-sifat kesempurnaan yang diletakkan oleh Allah kepada dia. Adapun Allah Ta'ala punya itu zati, ini arid yang baru datang, mana Tuhan bagi. Allah Ta'ala tu memang dia punya, ini Tuhan bagi. Dan ketahui ini bahawa setengah daripada asma itu, nama-nama Allah Ta'ala itu mengikut bagi segala isim hay, ya. Segala asma Allah Ta'ala, nama-nama Tuhan, mengikut bagi setengah isim hay, ya. Dia hidup, dah hidup bawa dan lain. Kalau kita mati macam tu, satu benda tak ada dah. Bahkan dalam Usuluddin pun kita mengaji sifat hayat, dia tidak ada ta'aluk. Sebab dia seolah mengesahkan sifat, bersifat Allah Ta'ala dengan yang lain. Itu maksud. Kalau kita tak ada hayat, mati, apa nak sebut sifat apa tak ada, dah mati dah. Seolah mengesah tu sahihu. Ini pada akal pandangan, pada hakikat sifat tu sedia kali berlaku. Ya. Sini begitulah maknanya. Hay, nama hayyun. Sebab tu kita minta zikir Allah hayyun ataupun hayyun saja, ya. Kita minta Allah kembalikan balik pandangan dia, ia adalah ru'yatul khalqi billah. Dia memandang makhluk dengan Allah Ta'ala. Bahawa duduk taraf ni pandangan dia tak ada kosong kan. Di mana dia pandang nur gitu. Mana nur? Nur memandang kepada Tuhan. Ya, mana pandangan dia semua bercahaya.
semua makhluk dipanggil anwar. Ya. Jadi itu punya kelazatan tu oleh situ. Sebab tu dia cecah je lain ni punya sedap tuan. Tak ada dia berpaling ke dunia ni hafal tadi. Dia tengok dunia kosong. Kita pula yang buta tak nampak tu bergambar-gambar. Kita tak nampak. Yang dia dah berlazat dengan kenamakan musyahadah yang terbuka. Allah hayy. Ketahui ilmu bahawasanya asma' itu setengah asma' itu mengikut bagi setengah isim hayyun, iaitu al-wahhab, al-fattah, al-wahid, as-samad. Ya fattah, ya wahhab. Kita minta ya fattah, wahai Tuhan yang membuka. Ya wahhab, wahai Tuhan yang mengurniakan memberi. Kita minta Tuhan buka batin hati kita dan minta dikurniakan limfahain, fuyudat, anwar dan sebagainya. Ada orang main alam ni kan. Dia main alam kita ni. Kita duk main nampak ni. Wah, itu dia kata katak bawah tempurung gitu. Wali-wali ni pandang kita macam katak bawah tempurung. Tak habis-habis kau pandang alam mulki ni. Mungkin yang apa dia. Ya. Nampak. Sini alam dia alam ni. Kebesaran Allah Ta'ala. Ghaib dia dengan yang lain. Ghaba anil haq bisyukur hakikat. Orang duduk dalam makam hakikat makrifat sebenarnya ghaba anil khalq, ghaib, lenyap makhluk daripada pandangan dia. Dengan sebab apa tu ni? Bisyuhudil malikil haq. Dengan sebab dia syuhud akan malikil haq, raja segala raja. Maknanya apa? Lenyap. Mafhum mukhalafah dia, kalau dia tak lenyap, dia belum duduklah. Dia tak lenyap, mana dia belum duduk. Benda ni memang pakaian. Tuan hadiahkan, pum dia dapat benda tu. Bukan nak cara nak ikhtiar kan. Dari Allah mujahadah, pum Tuhan bagi dia tu pakaian ni. Sentiasa ya. Kita pun nak cari-cari, nak sarung-sarung pun nak cari-cari, kain pun nak jahit. Kain rohani kita pun nak jahit-jahit. Dia dah pakai lah, dia duduk sentiasa. Ada lazat. Allah. Sebab tu suruh kita apa? Berlazat dengan dia. Bi fal yafrahun. Inilah dia benda ni. Bi dengan aku, Tuhan kata, fal yafrahun, taklah kamu seronok. Yang kamu pergi seronok dengan makhluk aku buat apa? Ya, kamu pergi seronok dengan makhluk. Sebab tu seorang ulama besar di Syria, ya, ulama terkenal Naqsyabandiyah, ya betul. Ya. Dia kata al-qalb iza zakarallah kana qalban. Hati ni bila diingat ke Tuhan, nama dia hati. Wa idza lam yazkurillah, bila tak sebut Tuhan, sara kalban. Jadilah ia anjing. Kita dengar orang takut kan. Antara kap besar dengan kap kecil. Dia tanya, kau nak jadi kap besar ke kap kecil? Boleh pula kap besar ke kecil. Kau nak jadi kap besar ke kap kecil? Kalau kalban atau tempat limpahan, no. Kalau jadi kalban atau anjing tu berjalan. Kalau lupa dia kataan sara kalban, maka jadilah engkau anjing. Sebab anjing dia tak kenal Tuhan. Anjing tak kenal Tuhan. Tuhan dia tokek, yang jaga dia kuli. Hari-hari kuli ulo makan dia ingat tu Tuhan. Bila Tuhan dia datang, Tuhan dia salah. Itu nama manusia yang duduk dalam taraf kalban. Yang dia tak kenal. Dia ambil rezeki Tuhan. Setiap nafas dia tak putus, tiba Tuhan disalahkan. Allah. Maka sebagiannya membanyakkan menyebut akan dia serta isim hayy, ya, hayyun tadi. Dan pada martabat ini supaya memudahkan berpindah kepada martabat yang keenam dipanggil nafsul mardiyah. Nafsu yang diredai oleh Allah Ta'ala. Nafsu kategori ini dia sedang mendapat panggilan. Dia dah dapat surat jemputan khas daripada Allah Ta'ala. Mana Tuhan panggil? Surat jemputan dia dapat kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ni mardiyah. Maka fadkhuli fi ibadi, tuan-tuan jemput dia. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu jemputan khas dalam Quran dinukilkan sampai akhir.
zaman dibaca tuan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita orang lalai ni tenang dengan duit, kan? Ada duit senyum, tak ada duit murah, tak senonoh pun. Bila makanan ada senang. Unsur-unsur khalqiyah, duniawiyah tu mengontrol jiwa dia, tak perasan. Dia seronok, padahal virus besar dia kena tu. Lebih teruk dia virus kat China. Kat China virus tu jasad mati. Yang ni virus ni rohani dia rosak. Rohani rosak, macam mana nak masuk hadrat makrifat dengan Tuhan? Habis. Orang tak masuk ni tuan, rugi dalam khatar, bahaya. Lagi kita tak masuk hadrat makrifat Tuhan, kita duduk dalam keadaan sangat bahaya. Dibimbang-bimbang malaikat maut datang, takut dia bergoyang. Itu takut. Ya. Allah. Yang keenam, nafsul mardiyah namanya. Maka perjalanan itu dengan Allah Ta'ala. Ya, tak ada satu pun ruang kosong dalam tarikan nafas tu, nafas dia dengan lain tak ada. Dalam tu ni, luar tak nampak sebab wali tak kenal kan, sebab dia bukan kira luar, dia kira dalam rohani dia. Sentiasa dengan Allah Ta'ala. Walaupun jasad dia memang kecil. Saya Ma'ruf Al-Kharqi 40 tahun orang tak sedar dia. Orang menyangka aku menghadap pada dia, aku dengan dia. Dan Imam Ghazali pun di makam dia tulis, wahai manusia, aku beri engkau sangkar aku saja. Dalam aku tak bagi. Dalam ni benda mahal aku bagi pada kekasihku, untuk Allah Ta'ala. Itu berlazat tuan ni. Kita pula mengambil benda tak ada lazat. Makhluk ni tak ada lazat pada awliya, macam makan basi. Kita berebut makan basi. Berhadap makhluk ni macam makan makanan basi, tak ada nilai. Dia orang makanan yang hebat, qutul arwah. Makanan rohani yang tinggi ni. Maka perjalanan dia dengan Allah Ta'ala itu kepada makhluk kerana memberi irsyad. Ya. Dia tuju, dia turun kepada makhluk. Orang taraf ni tuan boleh mimpin. Berpimpinan dia mursyid itu sempurna. Sebab hati tak pernah renggang dengan Tuhan. Ya. Kaifa nad'un nas wa nahnu ba'idun min. Macam mana kamu nak seru manusia bertuhan sedangkan kamu jauh Tuhan? Para murabbi mursyid dia kena jaga betul adab ni. Adab rohani dia kena jaga. Dia tak boleh putus. Adab dengan Tuhan baru diingat, jangan dilupa. Kita dilupa Tuhan. Ya. Kalau dilupa ke Tuhan, cedera rohani ini menyebabkan pimpinan dia akan jadi merosot. Ya. Sebab kalau rohani mursyid dia tak kuat, dipimpin pun manusia tak dapat natijah. Waridat payah dapat, natijah payah dapat. Sebab apa? Kepala dia pun tak betul ni. Dia nur daripada datang tu pada masyarakat tuntun dia tu bawah. Kalau bawah tak boleh terima, macam mana nak passing? Lepas tu bila tawajuh tu kita passing. Kita passing nur. Ya. Ada budak seorang ni nampak nur daripada sun tu. Daripada mursyid tu. Nur yang mengetuk pintu hati tu. Ya, lagi lembut, lagi sedap dengan Tuhan. Itu penting tawajuh. Nampak ringkas kan? Itu pembahagian. Ya, taksimun anwar, pembahagian segala nur bertempat. Yang ini menunjukkan akan jalan kepada Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Dan alam dipanggil alamin ajsam, tempatnya dalam khafi. Dan halnya itu khairah, iaitulah makbul. Iaitu disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni fika takhayyuran. Rabbi, hai Tuhanku, zidni, tambahkan olehmu ya Allah akan daku, fika. Ya, dalam makrifat akan dikau tu, ke mana fika? Akan khairan, takhayyuran. Mana apa? Benda yang terbuka tu besar-besar kan. Satu naik lagi taraki dibuka sebab tak habis tu. Lepas dia masuk yang nafsul mutmainnah, ke atas tu tak ada berhenti dah. Sampai ke kata Syekh Abdul Qadir Jalani pun, sampai dia dah balik pun tuanku ni.
Dia masuk pindah alam dunia dia sum. Dan sentiasa dicurah dengan fuyudat, limpahan-limpahan dia dapat. Lagi banyak. Dan wiridnya itu syariah. Ketika itu dia punya wirid apa? Dia kena jaga ilmu syariat, amalan syariat dia kena jaga. Dan sifatnya itu baik perangainya dan meninggal ia bagi segala barang yang lain daripada Ta'ala. Hati dia tidak berpaling melainkan kepada Tuhannya. Dan lemah lembut dengan segala manusia dan menunjuk ia akan manusia atau berbuat maslahah. Itu segi syariat dipimpin manusia. Dan memaafkan segala kesalahan manusia. Dia sifat memaafkan. Dan kasih sayang pada segala manusia tadi. Dan cenderung ia kepada mereka kerana apa? Dia sayang ke manusia apa? Nak mengeluarkan mereka daripada kelam tabiat. Tujuan dia. Dia dapatkan manusia tu, tujuannya apa tu? Nak mengeluarkan mereka, nak tarik daripada kelam tabiat luaran ni lah. Dan hikam kata apa? Ukhruj min awsafil bashariyat an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatik litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qaribah. Ukhruj, sila keluar. Ni murabi-murabi syekh-syekh ni nak keluar, dia tarik. Dengan izin Allah Ta'ala dia tarik supaya keluar. Ukhruj min awsafil bashariyah, daripada sifat basyarah, sifat tabiat kita apa? Menghadap makhluk, kuat makan, kuat tidur, kuat apa semua. Sebab benda arat basyariah ni secara zahir dalam suruh dia buang. Kurang makan, kurang tidur, kurang cakap, kurang semua tu. Itu latihan buang. Dia orang suruh dia bersembang. Bersembang penat macam suruh. Dia orang bersuruh tuan-tuan, kalau boleh dia sebelah kelamu dia buat tak kenal. Itu suruh tu. Masing-masing dengan hal dia. Jangan ambil tahu hal orang. Dia dengan Tuhan. Itu baru merabi pimpin dia cantik. Kalau takung duduk belakang royal, tuan suruh. Tu solok panggil. Dia tanya, kau nak suluk, kau nak solok. Besok kalau suluk dia tengok, kau nak solok pergi masuk. Pergi balik. Abang Mursyid dia baling menyempik dia ada. Kan? Anak murid soal dia baling menyempik, kau nak pergi zikir, kau nak apa? Angkat baik, dia baling. Jalan tu betul-betul nak jalan. Kalau menor 10 lagi kan. Nak polong betul-betul. Supaya apa ni nak terbuka. Nak mengikis hijab-hijab dalaman. Supaya dia lebih ke depan lagi. Sebab depan tu tak tinggal macam-macam lagi. Lautan, ma'arif tu nak buka. Anwar tu, dahsyat. Rugilah kita bermain kan. Habis tu. Kerana mengeluarkan mereka itu daripada kelam tabiat mereka dan daripada nafsu mereka itu kepada nur ruh mereka itu. Supaya mereka punya setiap semua tak ada nur. Sebab kita minta bertala nawir lataifina bi anwarik. Sebab Allah apa? Tanwirkan, cahayakan lataif. Satu latifah semua dengan nur dia. Ya. Dan adalah zikir orang yang sampai martabat nafsu mardiyah itu ila ismullah al-qayyum, ya qayyum. Itu membanyak ia menyebut akan isim ini. Itu membanyakkan menyebut ya qayyum, wahai Tuhan yang mendirikan, Tuhan yang mengadakan, menjaga, mentadbir, mengurus di mana qayyumiyah. Pada siang dan malam sekiranya memberi bekas zikir itu dalam hatinya, ya, sehingga ada perubahan waridat yang sampai ataupun dia punya anwar terasalah. Itu ada dia punya warid sampai. Itu cara warid pengarang kitab Imam Ghazali menyebut. Masih jagalah kalau nak syabat dia main ismu zat tu kan. Masing-masing. Sebab perjalanan lah taib dia sama kan. Setengah tarekat dia taib dia ke atas. Kita pusing kan. Taib 7. Ada setengah tarekat dia main tegak ke atas. Ini dipanggil semua ijtihad. Kalau fiqah dia ada ijtihad, maka arifin lagi lah. Jalan Quran yang dia ijtihad lagi tinggi. Ya. Itu maknanya yang dibukakan oleh Ta'ala tempat ketukan dia. Macam tukang urut kan. Ada pesen yang main urut sini, ada orang main sini. Tujuan dia sama apa? Mudah-mudahan dapat kesihatan tu je lah. Tangkap seni, orang panggil tangkap Swiss. Ya. Pegang terangkat gitu. Sikit dia cuit tu terangkat tu. Boleh tangkap Swiss tu. Atau Swiss lataib tu Swiss kita nak tembak. Ya. Supaya dia cepat, dia bersih, insya-Allah maknanya.
Dan yang ketujuh akhirnya nafsul kamilah, yang sempurna. Maka perjalanannya billah, dengan Allah. Tak ada satu benda yang didengar, tak ada satu benda yang dilihat, apa saja semua dia akan zauki billah. Ini bukan ta'akul. Kalau ta'akulan tu dalam usuluddin, kita gunakan akal fikir, nampak ni tak, ini pakaian dia. Ya, dia tenang sak terbuka. Mukasyafah. Adapun dalam usul tu mudarasah. Ilmu yang kita pegang dengan etikad. Yang ni tak, ini dah pergi ke depan. Bukan dia pegang, dah rasa. Dia dah rasa. Ini kita pegang, ni buah durian makan tidak. Orang tu dah 2 biji, kita duduk pegang gitu. Kenal dah kenal, tapi rasa belum. Ni dah rasa. Ya, perjalanan orang yang merasai kesedapan dia. Dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala dan iradahnya tu, maka perjalanannya billah, apa makna? Yakni menghendaki dia bil qudrati wal iradati, bi qudratillah wa iradatillah wa quwwatillah wa haulillah wa ain. Habis masuk habis. Ya, Allahumma ja'alna. Ya, kudrat dan iradatnya dengan kuwah dan haul ni, kekuatan dan haul Allah Taala, dan ilmunya tadi. Dan alamnya itu, ni alam tu. Dan alam dia, kedudukan itu syuhudul kasrah fil wahdah dan syuhudul wahdah fil kasrah. Tenggelam di dalam lautan ni tuan-tuan. Syuhud, musyahadah batin hati dia tu. Yakni makna syuhudul kasrah fil wahdah itu syuhud akan segala makhluk. Syuhudul kasrah, ya, dipandang segala makhluk ni dalam perintahan Tuhan yang esa, yang bersifat dengan wahdanya. Ya, dipandang semua ni bergerak, dia pun semua dengan Tuhan. Nak cerita tak boleh cerita pun. Sebab benda ni rasa. Zauki dengan ta'ala, lazat ni dia dapat, dia tenang sap. Dahsyat. Kita boleh cerita macam tu je lah. Ya. Ulama besar di Mekah, Sayyid Syekh Syafi'i tadi. Dia kata hamba wayak kat demo ni gitu-gitu je lah, dia kata. Nak rasuh pergi masuk lah, dia kata. Berasuh sendiri lah, dia kata. Setara dia kan tu ulama besar. Ya. Dia mengajar dunia nafis, hamba terang macam ni je lah, dia kata. Nak duduk tol sedap ni, pergi jalan, dia kata. Terbuka ni rasa sendiri lah, dia kata. Ya. Sebab benda rasa dia tidak boleh diwakilkan dengan penulisan dan huraian. Ya, ungkapan. Benda rasa kita nak tulis, segi muka surat tak sama dengan hakikat yang dirasa. Ya, dan juga ucapan, kita nak ucap begini, ibarat begini, tak jejak, dan kadang-kadang memaham boleh lah. Nak dapat betul pergi buang rasa dengan makhluk, dapatlah rasa dengan Tuhan. Itu kesimpulan. Ya, buang rasa dengan makhluk, baru dapat rasa dengan Tuhan. Buang rasa kebesaran makhluk, kita terasa kebesaran Tuhan. Buang rasa ilmu makhluk, kita akan dapat hebatnya ilmu Allah Ta'ala. Buang kudrat, semua habislah buang. Itu kata farriq galbak minal aghyar. Farriq galbak, kosongkan, buangkan batin hati kamu daripada memandang makhluk. Yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Tuhan akan penuhkan dengan ma'rifat rabbaniyah dan asrar rabbaniyah, akan penuhkan. Situ dia dapat lazat dan Allah. Dan makna syuhudul kasrah, syuhudul wahdah fil kasrah pula. Mana syuhud mandang yang satu, mandang satu pada banyak. Syuhud akan Tuhan yang esa, yang mempunyai perintah di dalam makhluk ini. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Dah pernah kita syuhudkan benda itu. Dari Quran. Allah Ta'ala mentadbir sekalian. Pentadbiran tu dirasa tak? Ada orang rasa zauki. Dalam sekalian makhluk, sekalian alam ni. Dan yang mempunyai sifat ketuhanan di dalam sekalian alam ini. Ya, terasa tu. Dan tempat nafsul kamilah itu di dalam akhfa. Kalau kita akhfa tu makamnya apa? Wilayah Rasulullah SAW. Ya. Dan warna ni warna hijau. Ada nak Syaban mencari. Dia ada warna lataif. Ya. Tiap warna pancaran gitu. Itu akhfa, makam Rasulullah SAW. Ya, dia panggil wilayah Rasulullah SAW. Di tengah ni kan. Khafi, akhfa. Situ pempancaran dia kuat. Ya. Tapak di mana dah sudut, dah dapat tapak. Apa lagi? Terang aja lah kan. Tanah dah dapat ton 2 ekar, 3 ekar kan. Apa lagi cangkul dia biau. Ni tanah dah dapat ton 10 ekar lah tu. 7 lataif, 7 ekar.
Dia biar hutan naik apa orang dah bagi tu kan. Pergi tebas lah. Tebas tanam betul-betul. Jaga betul-betul lah. Tunggulah besok. Hasil yang tempat tu punya kehasilan akan keluar. Pancaran-pancaran macam-macam ni tengok ni. Hebat ni. Sebab dia kena tani dan zikir. Dan adalah subah al-afa ni kepada khafi itu seperti ya syubah roh kepada jisim. Ya. Dan halnya itu ialah baqa billah. Ya, dia akan duduk dalam baqa billah. Mana ru'yatul khalqi billah. Kalau fana ru'yatullah bila halqin. Dia syuhud ke Tuhan tenggelam makhluk. Bila dibaqa ni dalam tiap-tiap pandangan dia tu semua penuh ke hadrat Tuhan hati dia. Itu panggil cermin. Makhluk ni benar-benar menjadi cermin bagi dia untuk memandang keberadaan Allah Ta'ala. Semua benda dahsyat ni tuan-tuan. Benda dahsyat hebat-hebat ni. Yang telah dirasai. Orang dah rasa nikmat macam ni, mana ni nak paling ke dunia dan tak ada heran. Ya. Tak ada masuk. Benteng dia dah kuat dalam. Berlazat dia dengan Tuhan menyebabkan tercabut lazat khalqiyah. Lazat makhluk cabut. Ketika itulah betul-betul dia jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Sebab tidak berpaling. Dan wirid itu adalah segala wirid yang tersebut di dalam segala nafsu yang tersebut dahulu itu. Dan sifat itu segala sifat kebajikan yang di dalam nafsu yang tersebut dahulu itu. Ya. Kemudian dan isim yang dimiliki oleh orang yang mempunyai nafsul kamilah itu isim qahar. Dia membanyakkan menyebut itu ya qahar, ya qahar, ya qahar. Di dalam siang hari dan malam dan tiap-tiap kelakuan. Ya, qahar Tuhan yang maha keras. Ya. Dan martabat yang ketujuh ini ialah aulia illa yang kamil. Ya, ada aulia ini yang kamil. Yang sempurna lagi pula mukammal. Dia boleh menyempurnakan. Ini mursyid paling tinggi dan darjat mursyid yang cukup sempurna. Ya. Yang kamil lagi mukammal. Yang khawas lagi khawasul khawas, pilihan atas pilihan. Ya. Seperti martabat aulia illah taala yang awam itu iaitu martabat yang keempat. Martabat aulia yang awam, martabat keempat nafsu mutmainnah. Duduk mutmainnah ni dia dah masuk darajat aulia. Ya, tapi awam. Dia panggil aulia yang awam. Sebab di situ baru dinamakan dia arifin billah. Dia masuk golongan arifin billah. Mutmainnah. Dia naik lagi atas atau lagi tinggi. Yang ni kemuncak ni. Allah. Dan martabat aulia yang awam itu ialah martabat yang keempat. Itu martabat nafsu yang mutmainnah. Dan martabat aulia ila ta'ala yang khawas itu nafsu martabat kelima tadi, radiyah. Dan martabat aulia Allah Ta'ala yang khawasul khawas, pilihan atas pilihan, itu martabat yang keenam, nafsul mardiyah. Dan ketahui ilmu bahawa segala orang yang salik bagi tarekat al-muqarrabin dan dalam perjalanan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah tu bahawasanya masyayikh boleh baca masyayikh pun boleh baca ya, jamak daripada syekhun syekhani masyayikh syuyu asyakh, jamak dia banyak. Kita biasa guna apa masyayikh. Yang lain daripada masyayikh at-tariqatul al-khulutiyah, tiada memberi talqin ia akan murid yang salik melainkan 3 isim juga. Kita rekat ni dalam kita ni tarekat al-khulutiyah. Melainkan tiga nama Allah Ta'ala dia bagi isim juga. Maka itulah adalah mereka itu memberi talqin atau bai'ah atau ijazah akan murid mereka itu, padahal di dalam nafsul lawamah dengan la ilaha illallah. Ia buat nafi isbat. Ini tarekat al-khulutiyah. Dan padahal di dalam permulaan nafsul lawamah dia bagi zikir Allah, 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 ya. Dan padahal di dalam akhir nafsul mulhamah dia bagi hu zikir ni, ya. Hu itu makna huwallah. Hu itu makna dia. Dia itu apa? Allah Ta'ala.
Dan dengan isim ini masuk ke dalam nafsul mutmainnah. Dan inilah kesudahan suluk mereka itu. Dan permulaan usul mereka itu kepada makrifat. Dalam mutmainnah dia pun dia start buka makrifat dia. Kemudian dia akan pergi ke depan lagi lah. Adapun masyayikh at-tariqatul khulutiyah, maka itulah terkadang mereka memberi talqin akan murid mereka itu dengan 7 isim. Ya, 7 asma' dia bagi. Yang tersebut dahulu itu seperti yang tersebut akan dia oleh Syekhuna Al-Waliyul Kamil Al-Mukammil Sayyid Syekh Muhammad Samman. Ya. Di dalam kitab yang bernama Nafahatil Ilahiyah fi Suluki Tariqatil Muhammadiyah. Muhammad Samman Al-Madani, mufti negeri Madinah. Semua pengamal tarekat. Yang dia mufti ujung-ujung tu tak nak tarekat. Ya, macam-macam kan. Maka adalah mereka memberi talqin akan murid mereka padahal ia dalam nafsu ammarah dengan nafi isbat la ilaha illallah supaya keluar a'rad basyariah, segala sifat-sifat kemanusiaan terpandang buang-buang keluar. Ya. Dan nafsu lawamah dengan zikir Allah Allah Allah, ya, supaya sampai kepada tauhidul af'al. Ya, sebab begitu Allah itu juga Allah. Sekiranya kita ada melihat ia akan segala perbuatan melainkan perbuatan Allah saja. Ini pun nak gambar dia punya kelazatan dan cerita. Ya. Dah terbuka dalam terpandang semua af'al Tuhan. Dan Tuhan berikan gambaran pada mata dalam ni. Mana dia tengok semua kalimah dia tu. Tengok kat pokok, kat daun semua penuh tu. Ya. Nampak Tuhan berikan macam-macam lah Tuhan buka waris kan. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid mereka pada hadaran nafsul mulhamah dengan zikir hu supaya sampai kepada tauhid asma. Sekiranya kita ada melihat ia suatu melainkan ingat kepada asma Allah Ta'ala. Mana warid yang besar warid apa? Faham? Mursyid kalau perhati warid, dia report warid besar ni benda macam ni lah. Benda perubahan dalaman. Ya, apa warid kau? Hilang tuan, tak ada dia. Itu besar. Nampak tuan, nampak cari naik sana naik sini. Itu makhluk ni kan. Ni dia je. Ya. Tak ada nampak tuan, dia je. Tinggi je. Dia panggil rasa hati dia. Ya. Melainkan ingat ia kepada asma'ullah yang tersebut dalam Asma'ul Husna yang 99. Kerana sekalian suatu alam yang maujud ini, iaitu dipanggil mazhar. Segala alam yang maujud yang kita lihat semua ni dipanggil mazhar. Apa makna mazhar? Ismu makan ni. Daripada kalimah zahara, ya zuhuru. Makna mazhar adalah mahalu zuhur, tempat nyata. Alam ni semua ni dipanggil tempat nyata, memandang hadrat Allah Ta'ala, memandang awsaf, asma'. Ya. Jadi bila pandang kepada alam sebagai cermin, mazhar, cermin lah kita panggil, tempat nyata. Tak nampak juga. Itu tanda ada hal. Banyak hal. Cermin hati sudah berkarat. Kena cuci balik dengan taubat, kena banyak. Basuh dia dengan air muraqabah dan musyahadah kalau dia dah sampai. Kalau peringkat bau, basuh dia dengan air taubat, air penyesalan, ya, supaya dia suci balik, baru dia boleh nampak. Kalau tidak, butuh lah mata. Mata luar je celik, mata luar celik, ya kan. Kapi pun ada, lembu kebau boleh pandang kan? Kalau sekadar nak pandang pokok, nampak pokok, babi boleh pandang kan. Ya, ada kita nak jadi macam babi je. Pandang dia. Ya. Itu dia kata tadi apa? Al-qalb iza zakarallah kana qalban. Iza lam yazkurillah sara kalban. Hati itu bila dia menghadap Tuhan, itu nama dia hati. Bila tak menghadap Tuhan, nama dia anjing, kalban, bil kaf. Kalau qab, qalban, hati. Kalau kalban, anjing. Ya, itu je lah. Allah. Jadi mazhar bagi asma Allah Ta'ala, iaitu kenyataan baginya pada orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala. Sebab ilmu dipanggil mukasyafah, ya. Akan hatinya dengan makrifat, akan dia dengan berkat membanyakkan zikrullah Ta'ala. Dan adalah memberikan talqin
mereka itu kepada murid mereka pada hal ia nafsul mutmainnah dengan hakun, hak atau diguna ya nida, hakun, ya hakun, ya hak, sebab dia kena bai'ah benda tu, ya, pada murabbi dia lah. Supaya sampai kepada tauhidus sifat, sekira-kira tiada bersifat dengan haid, dengan hidup pada hakikat yang pada sebenar-benar melainkan Allah Ta'ala jua, ya, terasa hidup yang sebenar-benar, maka padamlah segala hidup yang lain. Maka tiada bersifat keluar, tiada hidup melainkan dia, tiada yang berkudrat melainkan dia. Itu isyarat makam fana, yang melenyapkan pandangan. Dan tiadalah bersifat dengan sifat alim pada hakikat melainkan Allah Ta'ala. Tiada bersifat dengan qadir, ya, pada hakikat melainkan Allah Ta'ala. Betul. Dan tiada bersifat dengan murid, mana tidak bersifat dengan berilmu, berkuasa, berkendak pada hakikat melainkan Allah. Dalam kitab Kasyful Asrar disebut kan. Itu disebut secara ringkas. Ini perjalanan dia. Dan tiada bersifat dengan sami', mendengar pada hakikat melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada bersifat dengan basir pada hakikat tu, ya. Adapun luar tu, luar bukan hakikat, tu majaz. Lawan hakiki dia majaz, sandar je. Ya, kita semua ni sandar. Orang tak nak pandang sandar, bayang tak nak. Orang nak bayang, nak mempunyai bayang. Ya, itu dah. Melainkan Allah Ta'ala jua, dan begitulah seterusnya, ya. Maka semua ni maknanya apa? Perjalanan-perjalanan untuk menembus akan hijab-hijab, supaya dia mendapat muka syafah, pembukaan daripada Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna. Kemudian dan adalah mereka murid, tarkin akan muridnya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal kullahu bi Alhamdulillah.